sirah kita. Dan malam ni kita sambung berkenaan dengan pengajaran daripada kisah Nabi SAW berjumpa dengan Buhairah. Dan pada malam ni insya-Allah kita masuk bab yang berkaitan dengan ahli kitab dan juga berkaitan dengan kedudukan Nabi SAW sebagai Nabi dan juga Rasul yang ummi. Jadi sebelum tu insya-Allah kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memulakan kuliah maghrib kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Segala-galanya ini tidaklah menunjukkan kepada kita bahawa kesemua ahli kitab percayakan segala-galanya. Pada hakikatnya ia adalah sebaliknya, sebab kitab-kitab Injil yang mereka baca sekarang sudah tidak ada langsung menyebut tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya kerana takut tambah. Tukar ganti sering dilakukan ke atas kitab ini oleh pihak padri dan gereja. Perkara ini telah pun Tuhan, yakni Allah, tegaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, yakni tidak mengetahui Alkitab, yakni Taurat, kecuali kebohongan belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini adalah dari Allah, dengan maksud untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka kerana disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-78 sehingga ayat yang ke-79. Jadi poin yang kita bincang ataupun pengajaran yang kita ambil pada malam ni, apa yang berlaku kepada Yahudi di zaman Nabi SAW sebenarnya pada hari ini sudah tidak berapa berlaku, disebabkan oleh pegangan Yahudi dan Nasara pada hari ini kepada kitab-kitab yang ada, especially kitab Taurat dan Injil yang sudah diselewengkan dan sudah ditakut tambah. Maknanya Taurat sebelum lahirnya Nabi SAW walaupun sudah berlaku takut tambah, tetapi maklumat berkenaan dengan lahirnya Nabi akhir zaman masih wujud. Mana mereka tak buang, sebab bagi mereka satu kepentingan berkenaan lahirnya Nabi akhir zaman kepada mereka, sebelum mereka tahu Nabi akhir zaman adalah daripada Arab, bukan daripada Bani Israel. Jadi selepas mereka tengok Nabi akhir zaman bukan di kalangan Arab, maka mereka mula membuang maklumat-maklumat dan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi akhir zaman, disebabkan Nabi akhir zaman bukan di kalangan Yahudi, bahkan di kalangan musuh mereka iaitu Arab.
Jadi maknanya sebelum daripada Nabi lahir, maknanya semua ahli kitab tahu berkaitan dengan akan lahirnya Nabi akhir zaman, sebab jelas dalam kitab-kitab mereka. Yang keduanya, Yahudi ni pula dan Nasara pada zaman itu mudah tertipu. Sebab apa mudah tertipu? Sebab mereka itu ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Jadi info mereka bila sebut Injil berkata, bila sebut Taurat berkata, maka mereka boleh baca tak? Mereka tak boleh baca. Jadi siapa yang boleh baca? Cerdik pandai mereka pada zaman itu, padri dan pendeta. Jadi hak cerdik pandai pula, dia tulis semula kitab Taurat, dia tulis semula kitab Injil. Maka bila tulis semula, maka maklumat-maklumat yang bercanggah dengan apa yang mereka mahu, mereka buat. Maklumat-maklumat yang mereka nak walaupun tak ada dalam Taurat dan Injil, mereka takut tambah. Maka akhirnya menjadikan Injil dan juga Taurat tidak lagi asli sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini antara pengajaran yang kedua daripada kisah yang telah kita bacakan tadi. Maknanya di kalangan padri dan pendeta pada peringkat awal, semuanya tahu dengan jelas maklumat ini sebab tertulis dalam kitab Taurat dan juga tertulis dalam kitab Injil. Berkenaan dengan pekerjaan Rasulullah menternak kambing untuk mencari rezeki yang halal dan mengenai limpahan kurnia Allah kepada keluarga Halimatus Sa'diyah, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumpang tinggal bersama-sama mereka, telah menampakkan secara jelas kepada kita tentang kerja-kerja dan usaha-usaha yang diredai dan dipinta oleh Allah dan hamba-hambanya yang soleh di dunia ini. Ya, memang senang bagi Allah memewahkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengeluar keringat pun dan tidak perlu payah menternak kambing. Satu hikmah ilahi telah menunjukkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta ialah hasil dan perusahaan sendiri demi untuk kebaikan masyarakat dan manusia seluruhnya, dan seburuk-buruk kesenangan ialah kemewahan yang diperolehi tanpa kesusahan yang langsung, tidak memberi sebarang sumbangan kepada masyarakat. Pendakwah Islamiah tidak mencerminkan sesuatu nilai pun sekiranya kehidupan sehariannya bergantung kepada pemberian dan sedekah selepas berdakwah. Sebaik-baik jalan kepada pendakwah ialah berdikari dan bergantung kepada sumber keuangan dan perusahaan sendiri tanpa menadah tangan meminta dan dengan manusia lain. Ini supaya tidak seorang pun terasa lebih bangga dengan pemberiannya, mengakibatkan pemberi itu tidak menghiraukan suruhan dan larangan yang akan dikenakan ke atasnya nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam kisah yang kita bincang hari itu, ini pengajaran yang ketiga. Apa kerja Nabi? Bela kambing. Kerja Nabi apa dia? Bela kambing. Padahal sebenarnya Allah boleh bagi kepada Nabi rezeki tanpa buat kerja. Boleh. Contoh jelas, kita telah baca dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki Halimatus Sa'diyah dan juga kabilah-kabilahnya bila mereka ambil Nabi sebagai anak susuan. Waktu itu kabilah Halimatus Sa'diyah berada dalam kesusahan. Kambing tak membiak, kambing pula tak keluarkan susu, dan juga sekeliling mereka berlaku kemarau dan kekeringan pada waktu itu. Mereka ambil saja Nabi SAW sebagai anak angkat. Kalau kita tengok dalam kisah ni, sehingga ada yang berfikir panjang nak ambil Nabi sebagai anak susuan, sedangkan kedudukan keuangan mereka tu, sebab kambing tidak membiak dan tidak mengeluarkan susu, dan kemarau yang menyebabkan terbantuk kesuburan. Tetapi bila mereka ambil saja Nabi, segalanya berubah dalam keadaan ajaib. Tiba-tiba kambing keluarkan susu yang banyak,
membiak secara besar-besaran, dan tiba-tiba hujan turun yang menyebabkan kedudukan mereka berubah secara drastik. Maknanya Allah Ta'ala boleh buat. Maknanya Nabi tak payah berusaha nak bela kambing ke, nak pergi jaga kambing sampai tengah malam macam kita pernah ceritakan hari itu. Tak payah. Allah boleh bagikan Nabi ni jadi macam kita kata anak-anak maharaja, hidup dalam keadaan senang, mewah, dan kemudian dengan kemewahan tu dakwah orang lain. Kalau kita tengok satu sudut, apa hikmah dia? Hikmahnya Allah Ta'ala mengajar umat dengan teladan dengan Nabi SAW yang berusaha sebagaimana manusia lain, menunjukkan bahawa macam kita baca tadi yang ditulis oleh almarhum Datuk Said Ramadan Al-Buti, supaya pendakwah ni dia jangan hidup bergantung kepada pemberian orang, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab. Mereka hidup beribadat, sedangkan kehidupan dia minta orang lain yang support. Ini bukan cara Islam. Walaupun kita kata tak salah, tapi itu bukan cara yang sebaik-baiknya jadi tunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, macam kita pernah sebutkan hari itu, mempunyai pekerjaan masing-masing. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul disebutkan sebagai mempunyai hirfah dalam bahasa Arab. Hirfah ni makna usaha dia sendiri, termasuk pertukangan, termasuk perniagaan, termasuk pengembalaan, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Daud alaihi salam, kalau kita baca sejarah dia, jadi pernah disebut oleh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Walaupun dia jadi raja, dia tak makan daripada harta Baitul Mal. Ini Nabi Daud alaihi salam. Tetapi Nabi Daud alaihi salam, dia punya sumber rezeki adalah daripada usaha ataupun daripada pertukangan dia. Dan pertukangannya itu support dia punya kehidupan dan keluarganya, walaupun dalam keadaan dia menjadi raja. Ini disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Maknanya kita sebagai seorang Islam, kalau Nabi-Nabi macam tu, kita umat Islam lagilah perlu berdikari. Sebab itu Nabi pernah bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Antaranya lagi Nabi menyebut antara kelebihan-kelebihan orang-orang yang bekerja dengan tangannya untuk apa? Untuk mengelakkan daripada meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak minta duit dengan orang. Sebab apa dia bekerja? Sebab takut orang bagi rasuah, mudah nak makan sebab kelaparan. Maka Allah menjanjikan melalui hadis-hadis yang banyak kelebihan-kelebihan bagi mereka-mereka yang berusaha keras mencari rezeki untuk diri dan keluarganya, bagi tujuan untuk mengelakkan masyarakat dunia sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi Nabi antara contoh yang terbaik. Maknanya walaupun boleh Allah Ta'ala bagi rezeki yang mudah kepada Nabi, lahir daripada keluarga kaya, ayah Nabi wafat dalam keadaan harta yang banyak, boleh. Allah boleh jadikan Nabi ni anak raja, lahir siapa dia? Anak raja, boleh. Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi ni maknanya kaya daripada awal, boleh. Tak perlu kerja, tapi tak. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sebagai seorang insan, walaupun dia Rasul. Apa Nabi buat? Bila mahu rezeki, Nabi berusaha. Daripada umur remaja bela kambing. Nanti kita akan bincang sampai masa Nabi SAW berniaga, pegang amanah, ambil barang orang, tolong bawa pergi ke Syam, jual. Bila dapat untung, beli barang dekat Syam, kemudian buat balik ke Mekah, jual. Bila ada untung, dia bahagi dengan tuan modal. Ini antara cara Nabi SAW bekerja waktu umur muda, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, la ruhbana fil Islam. Tak ada lagi kependetaan dalam Islam.
Apa makna keperintahan? Sebab setengah orang ni dia kira hidup dia nak ibadat je, nak tinggalkan dunia, tak nak kerja, sangat bersederhana, dan kemudian nak tumpu ibadat. Betul ke salah? Jawapannya ialah kurang tepat. Sebab apa kurang tepat? Yang pertama, kita kena ingat kerja juga adalah ibadat. Menguasai ekonomi bukan sahaja ibadat, tetapi dia adalah fardu kifayah. Dengan penguasaan ekonomi, menguasai negara, dia bukan sahaja fardu kifayah, tetapi dia menjadi kewajipan kerana ia laluan kepada musuh untuk menguasai umat Islam. Ini tanggungjawab. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi SAW, satu waktu balik daripada peperangan, lalu sebuah wadi yang mata airnya jernih, tempatnya subur, orang tak ada kat situ, tak ada penduduk. Lalu dia tanya Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah kalau aku nak duduk terus di sini, tak nak balik ke Mekah, tak nak balik ke Madinah? Duduk di sini nak ibadat je, nak tumpu sembahyang, nak tumpu puasa, mana tak fikir dah tentang masalah dunia ni. Tak payah fikir dah tentang kerana manusia, tak payah fikir dah tentang kerja-kerja ni, sebab sini pun ada pokok kurma, boleh makan kurma pun cukuplah untuk hidup. Yang penting boleh tumpu ibadat." Ada sahabat yang tanya Nabi tentang situasi tadi. Lalu Nabi menjawab, mafhumnya, umat Islam yang terbaik itu ialah umat Islam yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar di atas kerenah orang ramai. Adalah lebih baik daripada orang yang tumpu ibadat dan tak nak campur dengan orang ramai. Ini antara mafhum sabda Nabi SAW. Jadi sebab itu Rasulullah menunjukkan teladan hidup macam manusia biasa, hidup dalam keadaan bekerja, bela kambing, kemudian berniaga, kemudian berkeluarga, dan kemudian mencari nafkah untuk keluarga. Ini adalah teladan Nabi SAW sebelum daripada dia angkat menjadi Rasul. Pendakwah Islamiah tidak mencerminkan sesuatu nilai pun sekiranya kehidupan sehariannya bergantung kepada pemberian dan sedekah selepas berdakwah. Ini juga sangat penting. Sebab apa? Contohlah kita kata senang, kita ni sebagai pendakwah, full time mengajar, berceramah dan seumpamanya, semua free. Tapi masalahnya kita nak makan macam mana? Anak kita nak sekolah, keluarga kita nak makan, TMB kena bayar, utility kena bayar, minyak kereta kena isi. So macam mana nak buat? Kita pun cari sponsor. Ada orang kaya yang support kita. Jadi bila kita ni ada orang yang support kita, sampai masa mungkin orang yang support kita tu buat benda salah, ataupun pandangan kita tak selari dengan pandangan dia, maka Imam Dr. Said Ramadan Al-Buti kata, bimbang kehidupan seharian kalau bergantung kepada pemberian dan sedekah selepas berdakwah, maka dia tidak mencerminkan pendirian dia yang sebenar. Jadi sebaik-baik jalan kepada pendakwah ialah berdikari dan bergantung kepada sumber keuangan dan perusahaan sendiri tanpa menadah tangan meminta dan manusia daripada manusia lain. Ini supaya tidak seorang pun terasa lebih bangga dengan pemberiannya, mengakibatkan pemberi itu tidak menghiraukan suruhan dan larangan yang akan dikenakan ke atasnya nanti. Ini antara hikmah besar. Kalau kita contohnya lah, sumber rezeki kita ambil daripada seseorang, sama ada orang tu sponsor direct, ataupun kita mengharapkan kerja di bawah seseorang yang beri kerja kepada kita. Sampai masa kalau dia buat benda salah, kita sebagai pendakwah kena tegur. Tapi sebab dia yang sponsor kita, dia yang biaya kita daripada awal, maka kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, nanti nasihat kita walaupun betul, dia akan pandang remeh sebab dia yang duduk sponsor kita.
Jadi sebab itu sebagai seorang pendakwah terbaik ialah dia berdikari dalam rezekinya. Walaupun segala-galanya ini tidak terlintas di fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda tidak mengetahui yang Allah memilihnya sebagai utusan dan pendakwah Islamiyah. Garis-garis kasar kehidupan Rasulullah sebagai seorang rasul ialah di antaranya apa yang disalurkan Tuhan ke dalam hikmahnya yang bertujuan supaya latar belakang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kesan buruk atau memberi tindak balas yang negatif kepada pekerjaannya selepas diutus sebagai rasul. Bayangkan kalau Nabi ini dapat sponsor daripada Sambedi, katakan contohnya, sebelum jadi rasul. Jadi kalau lepas jadi rasul, apa orang akan kata? Ya, dia ni mungkin dapat pengaruh daripada si fulan bin si fulan. Nanti orang kata macam tu. Jadi sebab itu Nabi daripada awal dia berdikari dalam mencari rezeki. Cerita ringkas tentang peliharaan Allah ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bala durjana dan dugaan sejak kecil sehingga dewasa membuktikan kepada kita dua faktor yang penting. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap seorang manusia biasa, mempunyai sifat-sifat dan naluri-naluri terdapat pada manusia-manusia lain. Ianya tetap sebagai seorang pemuda yang penuh dengan panca aneka perasaan, gemarkan kepada kesenangan, hiburan, bersukaria dan sebagainya. Okey, yang pertamanya maknanya Nabi ini diutuskan dalam keadaan manusia normal. Mana sukakan kepada hiburan, ada orang kata nafsu syahwat, ada perasaan nak makan, suka bergaul dan seumpamanya. Itu norma perangai dan sifat manusia. Apa sebabnya? Sebab di sana sebenarnya sudah ada di zaman Nabi orang tanya, sebab apa nak kita nak hormat Nabi, dia pun manusia macam kita. Kalau dia malaikat, maka okay, kita akan ikut. Ni manusia macam kita juga, sebab apa nak ikut dia? Lalu akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat, kalau aku jadikan malaikat sekalipun, la ja'alnahu rajulan, aku akan jadikan dia lelaki macam Nabi juga. Sebab apa? Sebab nanti kalau aku utuskan rasul tu di kalangan malaikat bukan manusia, nanti kamu buat alasan pula, kami nak ikut macam mana, dia malaikat, kita bukan malaikat. Nanti ada orang buat alasan macam tu pula. Jadi sebab itu Allah jadikan rasul itu di kalangan manusia. Sebab apa di kalangan manusia? Supaya orang tak buat alasan, oh syariat ni kami tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab dia ni bukan manusia, kita ni manusia. Jadi orang akan buat alasan macam tu. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau aku jadikan malaikat sekalipun sebagai rasul, nescaya aku akan jadikan dia lelaki macam Muhammad. Allah Ta'ala jawab macam tu. Tapi untuk elakkan orang buat macam-macam alasan, maka Allah jadikan manusia, rasul itu manusia biasa. Nak makan macam orang lain, nak minum macam orang lain, lapar macam orang lain, cari rezeki, bekerja macam orang lain. Tapi specialnya apa dia? Dia maksum. Itu je special dia. Dia maksum dan dia mendapat wahyu daripada Allah dan juga mukjizat. Itu sahaja yang special, yang menyebabkan akhirnya dia adalah terbukti utusan daripada Allah disebabkan oleh mukjizat. Itu antara fakta dan juga faktor yang penting. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi cukup marah. Kalau orang kata ni lain sebab dia pangkat rasul, kita orang biasa. Kalau zaman sekarang ni ada orang kata dia lain, dia ustaz, kita bukan ustaz. Ni lafaz-lafaz biasa manusia. Zaman Nabi pernah berlaku. Kalau orang kafir dia kata, alangkah baik kalau rasul tu dari kalangan malaikat bukan manusia. Allah turunkan ayat tadi. Di kalangan orang Islam pula, ada yang kata, kamu ya Rasulullah lain sebab kamu rasul, kami orang biasa. Ada satu kes tu, seorang sahabat ni Nabi tegur dia sebab jarang ke masjid. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh pergi sebab aku ni mandi hampir tiap-tiap hari. Rasulullah kata, dah aku mandi juga, sebab apa aku mandi aku boleh pergi, mandi tak boleh pergi.
Dia kata, ya Rasulullah, kamu lain sebab kamu Rasul, aku ni orang biasa. Ringkas ceritanya, lepas dia jawab macam tu, merah muka Nabi. Nabi ni dia tak marah macam orang lain. Dia tak hambur, dia tak maki, dia tak herdik macam kita. Nabi ni nak marah macam mana pun dia akan tahan. Tapi sahabat boleh kenal, Nabi ni bila dia nak marah dia tahan tu sampai merah muka. Ini sifat Nabi. Kisah tadi bila dia jawab macam tu, sahabat nampak Nabi marah sampai merah muka. Lepas reda tu baru Nabi balas balik. Nabi kata, syariat yang Allah turunkan ini adalah merupakan sesuai, applicable untuk semua. Semua boleh laksanakan, semua boleh lakukan. Jadi sebab itu kalau kita tengok hikmah yang besar daripada poin yang kita bincang ni ialah sebenarnya tidak ada alasan orang kata, oh Islam ni tak boleh laksana. Tak betul sebenarnya. Jadi sebab itu ada orang kata, Ustaz, hari ni tak boleh laksanalah Islam sebab masyarakat kita tak sesuai. Sebenarnya kalau kita faham tentang akidah, kalau kita faham tentang realiti hukum, sebenarnya benda ni langsung tak boleh pakai. Yang kata Islam tak sesuai dilaksanakan. Macam hari itu saya tengok antara yang agak viral lah yang agak viral, kita ni tak boleh laksana syariat Islam dalam keadaan ekonomi tak stabil. Ni satu kalam yang agak viral dah sekitar 10 tahun lepas yang biasa saya jumpa. Tak boleh laksana syariat Islam sebab ekonomi kita tak stabil. Baik, ringkasnya kalau orang faham hadis yang kita bincang tadi dan poin yang kita bincang, sebenarnya Islam ni sesuai untuk semua tempat, sesuai untuk semua kaum, sesuai untuk setiap insan dan tidak terkecuali. Itu hukum. Kenapa? Hikmahnya Allah Ta'ala utuskan Rasul di kalangan manusia macam kita juga. Dia lapar, dia dahaga, dia ada keperluan keuangan, dia perlukan itu, perlukan ini, ada keluarga, ada tanggungan. Maknanya apa yang Nabi buat sebenarnya adalah dalam kemampuan manusia. Cuma ada beberapa perkara yang dinaskan yang ni special untuk Nabi je, orang lain tak boleh. Apa dia? Contohnya semayang. Contohnya semayang. Semayang ni Nabi wajib 6 solat. Kita wajib 2 solat je. Kita wajib 5 solat je. Kita wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hal lain sunat. Tapi Nabi wajib 6 solat. Tambah satu lagi tahajud. Masuk isyak. Okay, kita berhenti sekejap insya-Allah untuk sama-sama kita dengar azan insya-Allah. La haula.
Allahumma rabb hasanah wa sallallahu Fatih Muhammad wa sallallahu Jadi yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memelihara dan memaksumkan dan dari melakukan kekejian dan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seseorang pendakwah. Andai kata di sana tidak ada pemeliharaan dan pemaksuman, namun demikian Nabi SAW tetap tidak akan menjunamkan dirinya ke dalam lubuk kekejian kerana suara batin dan lawangan hati sanubarinya memberi amaran serta isyarat sebagai seorang yang telah disediakan oleh takdir untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti serta mendirikan asas syariat Islamiah dan tidak seharusnya melakukan perkara yang tidak senonoh serta perkara-perkara yang keji. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi dua aspek. Yang pertama, Nabi ni hidup macam manusia biasa, macam kita sebutkan tadi. Cuma kecualilah beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan khusus kepada Nabi dengan nas. Macam kita sebut tadi, maknanya Nabi kena 6 solat. Tapi kita hanya 5 solat. Sebab apa? Kalau Allah wajibkan kita 6, kena pula wajib tahajud, saya rasa mungkin 90% kita pancit. Sebab tu kalau kita baca dalam kisah Isra' Mi'raj, asalnya Allah wajibkan 50 kali solat, kemudian turun 45, kemudian turun sampai hanya 5 solat sahaja. Peringkat awal umat Islam wajib solat tahajud sebelum solat 5 waktu. Kemudian dinasahkan solat tahajud, kemudian kekal hanya 5 waktu sahaja. Tapi Nabi tak nasah. Dia kena 6 solat, tapi umatnya hanya 5 solat sahaja. Itu contoh kita ambil bukti bahawa sebenarnya hukum syariat ni adalah applicable, benda yang memang boleh dilaksanakan oleh setiap orang. Cuma yang tak buat tu sebab diri dia sendiri. Sama ada dia malas, sama ada dia menjadikan dirinya berhalangan dan seumpamanya. Walaupun kita kata kita ni ada kelemahan-kelemahan, Nabi pula Allah jadikan daripada manusia biasa yang biasanya terdedah kepada kelemahan. Tetapi kelemahan-kelemahan itu ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersifat kelemahan, contohnya kita ambil lemah semangat. Ada tak Nabi pernah lemah semangat? Ada. Contohnya dalam perang Ahzab, bila tahu Bani Quraizah belot, Nabi SAW mari lemah semangat. Tapi bukan putus asa lain. Sama juga bila orang-orang terdekat dengan Nabi wafat, pak saudara hak pertahankan dia meninggal, Khadijah yang pertahankan dia meninggal, pak saudara yang paling kuat pertahankan dia pun meninggal juga. Bila meninggal semua, Nabi rasa sedih. Tapi bila Nabi sedih, Allah Ta'ala ambil Nabi bawa pergi, orang kata pergi travel, mana Isra' Mi'raj, sebagai hiburan kepada Nabi SAW. Bila mana Nabi lemah semangat, bila Bani Quraizah belot, malaikat Jibril turun beritahu sekarang waktunya Allah Ta'ala akan turunkan bantuan daripada langit. Bila mana Nabi nak buat benda-benda yang tersalah, maka Allah Ta'ala halang Nabi walaupun sebelum daripada kerasulan. Contohnya yang kisah kita bincang hari itu, Nabi nak pergi ke tempat hiburan sebab sebagai manusia memang sukakan hiburan. Tetapi oleh kerana hiburan itu tidak selari dengan syariat, maka Allah Ta'ala tidurkan Nabi sebelum sempat sampai ke tempat hiburan. Walaupun satu sudut tak salah sebab wahyu belum turun, tak salah sebab hukum belum disyariatkan. Tetapi Allah nak jaga Nabi walaupun belum disyariatkan, maka Allah tidurkan Nabi sebelum sempat sampai ke tempat hiburan. Ini antara contoh-contoh kita ambil bagaimana Nabi walaupun manusia biasa, tetapi Allah Ta'ala maksumkan dia supaya dia menjadi istimewa sebagai pembawa risalah
Kalau tidak, maka risalah tu sendiri orang akan tolak, sebab orang kata ni mungkin salah, ni mungkin silap. Tapi bila Allah Ta'ala jaga Nabi daripada tersalah dan tersilap, maka syariat ini diyakini 100%-nya adalah benar. Sebab itu ada benda yang mana Nabi tersilap tetapi dibetulkan oleh wahyu. Contoh kita ambil turunnya surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi tengah berdakwah dengan orang-orang besar, pemuka-pemuka Quraisy. Tiba-tiba mari Ibnu Abi Maktum, seorang sahabat yang buta, nak tanya Nabi tentang hukum. Jadi kawan tu pula mari tengah majlis. Nabi ni tengah dialog, tengah majlis dengan orang besar-besar, dengan orang-orang kayangan. Tiba-tiba mari seorang sahabat yang marhin, yang buta, mari nak tanya masalah hukum. Jadi Nabi masa mari sahabat yang buta tadi, Ibnu Abi Maktum tadi, Nabi tarik muka masam. Walaupun dia tak nampak, sebab dia buta. Tapi sejurus lepas itu, terus Allah Ta'ala tegur, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia menarik muka masam bila mana datangnya orang buta kepada dia. Terus Allah Ta'ala tegur. Ini antara contoh kita ambil bagaimana Allah Ta'ala jaga Nabi SAW. Maknanya satu poin kecil pun kalau Nabi tersalah, Allah Ta'ala akan turunkan teguran. Maknanya hak Nabi buat tu 100% adalah betul. Dia adalah daripada wahyu. Kenapa? Sebab kalau salah mesti ada teguran daripada Al-Quran. Kalau benda itu betul, maka tak ada teguran. Maknanya semua hak Nabi buat, kesimpulannya adalah betul. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala jaga Nabi, dan jaga tu dalam istilahnya dia panggil sebagai maksum. Itu antara pengajaran yang keempat daripada pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi SAW remaja. Jadi insya-Allah akan datang kita masuk kepada tajuk perniagaan dengan harta kharijah dan perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya semasa pun tak izinkan, jadi kita berhenti sekali insya-Allah dengan sama-sama membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta fi khus ila allazina amanu bis-solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis-sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa faqihna ma tu'allimuna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa ba'athna al-khata wan nisyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.